Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Antara kebolehan terhebat otak manusia adalah kemampuan untuk mencari penyelesaian paling mudah, cepat, tepat dan murah untuk satu masalah. Kalau dalam dunia sebenar ni banyaklah contoh dia. Contohnya macam waktu saya dekat asrama kan. Saya nak kena basuh baju guna tangan tu ambil masa. Mandi pun ambil masa. Jadi apa saya buat adalah saya basuh baju sambil mandi serentak. Dan disebabkan air datang daripada kepala shower yang sama, maka kita dapat juga jimatkan bil air serentak. Tapi kalau duduk asrama, buat apa nak risau pasal bil air kan? Okey. Mungkin contoh yang saya bagi tu taklah genius sangat. Apa je benda bijak aku pernah buat dalam hidup ni entah. Tapi dalam penghasilan dan perekaan video game, ada banyak rupanya contoh penyelesaian bijak kepada masalah yang sepatutnya makan kos berjuta-juta, berbulan-bulan untuk diselesaikan. Dan masalah-masalah ni boleh buat komputer pemain-pemain korang menjerit sebelum dia meletup. Aku ni bukanlah developer game sangat, tapi rasanya sebagai developer kau memang tak nak lah benda tu. Cara-cara bijak yang diorang guna ni kalau kita fikir balik memang macam penipuan dan satu helah. Tapi apa yang jadi dekat belakang tu tak kisah. Apa yang penting adalah pemain-pemain dapat rasa seronok dan best main game yang korang hasilkan. Maka berikut adalah cara-cara genius video game tipu korang. Satu teknik paling penting dalam penghasilan game dan mungkin ini terpakai jugalah kepada kehidupan kita secara umumnya adalah kita kena tahu bila masa nak potong, kurangkan dan shortcut kan. Sebabnya kuasa memproses oleh komputer dan konsol pemain-pemain ni dia terbatas. Aku yang bertahun-tahun guna PC kentang ni aku tahulah. Kalau korang nak proses keseluruhan dunia satu game moden sekarang ni secara serentak dengan tak ada satu detail pun yang tertinggal, korang perlukan superkomputer level NASA. Ataupun korang memang tak kisah duduk sebelah matahari buatan dekat dalam bilik korang. Tapi ada satu helah yang paling mustajab nak selesaikan masalah processing power ni. Kalau korang perasan game yang korang main tu dia cuma terbatas pada skrin korang. Jadi pembuat game ni pun dapatlah satu idea geliga. Daripada kita hasilkan keseluruhan dunia game kita tu serentak, baik kita proses bahagian yang pemain tu nampak je. Semua yang tersorok daripada pandangan pemain tu, yang tu kita tak payah suruh komputer proses. Jadi kuranglah beban kerja. Taklah komputer korang tu jadi tempat grill daging wagyu. Okeylah, aku stop lah dengan lawak ni. Teknik itu dipanggil sebagai culling. Mark Zuckerberg jangan salah dengar, culling. Ada dua jenis culling. Yang pertama adalah frustum culling, yang mana dia render semua yang termasuk dalam medan pandangan kamera. Dan yang kedua adalah occlusion culling. Dia cuma render apa yang kamera nampak betul-betul dekat depan pandangan mata dia. Semua yang dekat belakang objek-objek yang menghalang pandangan macam bola yang kita nampak ni tak diproses. Maka diorang semua tak wujud pada waktu tu. Tapi korang mana tahu semua proses ni tengah berlaku sebab korang tak nampak beza pada skrin korang tu. Bayangkan objek dalam dunia kita ni macam tu. Bila kita tak pandang, dia tak ada. Bila kita pandang, dia muncul. Kan dunia kita bukan macam tu kan? Anda suka dengan binatang? Diorang comel kan? Dan anda bercita-cita nak menjadi doktor haiwan ataupun veterinar? Tapi anda tahu tak bahawa kat Malaysia ni hanya ada 2 saja universiti awam yang menawarkan program tersebut? Bayangkan anda nak kena bersaing dengan puluhan ribu pelajar yang lain untuk mendapatkan tempat yang terhad sebanyak 150 saja. Jap apa nak buat ni? Ada penyelesaian tak? Yuk, jawapannya mestilah ada dengan anda belajar di IPB, Institut Pertanian Bogor, Universiti di Indonesia.
Ia adalah universiti awam yang diiktiraf oleh Badan Kerajaan Malaysia seperti MQA dan MVC. IPB menduduki ranking ke-449 universiti terbaik di dunia. Dan sebab ia dekat Indonesia kan, jadi anda tak perlu nak belajar bahasa baru sebab bahasa dan budaya mereka sama. Jadi apa tunggu lagi? Jom belajar veterinar di IPB University bersama Zahra Zakiah Education, wakil rasmi IPB University di Malaysia bagi menguruskan kemasukan pelajar Malaysia ke sana. Zahra Zakiah Education mempunyai pengalaman luas selama 16 tahun menguruskan pelajar Malaysia di luar negara, dan Zahra Zakiah juga mempunyai hubungan kerjasama Memorandum of Understanding MOU dengan pihak IPB University sejak 2018. Bagi pelajar-pelajar yang berminat boleh hubungi pihak Zahra Zakiah Education di pautan yang disediakan di bawah, dan anda sebenarnya boleh saja nak gunakan keputusan matriks ataupun asasi semester 1 anda untuk memohon. Satu lagi cara tipu pandangan mata korang gamers epic sekalian adalah pembuat game ni dia sadar, kalau objek tu dia lagi jauh daripada pandangan mata kita, objek tu dia akan jadi lagi kurang detail, dia akan nampak lagi samar-samar dan kabur. Jadi demo pun gunalah prinsip yang sama dalam menghasilkan game. Objek yang jauh daripada kamera, ini tak payah lukis terperinci sangat. Objek yang dekat, ini baru kena lukis bagi nampak detail. Tengok anak Arnab ni, yang pertama nampak cantik lah. Dia yang paling detail. Tapi yang last tu macam origami tak jadi yang korang buat dekat tadika. Sekarang kita letak model-model ni pada jarak berbeza. Sekarang Arnab yang last tu dia tak nampak teruk sangat bila dia duduk paling jauh. Inilah cara game menjimatkan kuasa memproses diorang. Lagi jauh objek tu, lagi kurang perincian dia, lagi kurang dia punya poligon, maka lagi kurang kuasa memproses yang diperlukan. Tapi tengok jugalah ada banyak je game-game yang tidak dioptimalkan dengan baik. Jadi banyaklah kes objek tiba-tiba pop up, tiba-tiba muncul bila kita gerak sedikit je ke depan. Ataupun kes game-game tu lupa nak update perincian objek. Buruk benar nampaknya. Cakap pasal manipulasi visual untuk sorok kelemahan sistem, antara yang paling berkesan adalah kabus. Dalam dunia sebenar, orang anggap kabus ni semata-mata menghalang penglihatan. Tapi dalam game, ia ada fungsi yang berbeza untuk menaikkan realism. Contohnya dalam game Grand Theft Auto San Andreas ni, legend game ni. Banyak konsol PS2 yang kena sita mak ayah sebab main game ni. Cuba korang tengok beza bila ada kabus dengan tak ada kabus. Ada kabus, tak ada kabus. Bila tak ada kabus, ia memecahkan ilusi bahawa game yang kita tengah main ni sebenarnya kecil je dunianya. Lu tahu aku main besar je kantoi aku nak main. Dengan kabus, dia boleh menyorokkan kekurangan game tu dari sudut saiz dan mewujudkan ilusi bahawa ia nampak lebih besar daripada sepatutnya. Tapi dalam game seram macam Silent Hill, kabus memainkan dua peranan serentak. Yang pertama ialah dia mewujudkan atmosfera seram sebab penglihatan terbatas. Itu jadi cuak. Apa agaknya yang menyorok 30 meter depan kita di sebalik kabus yang tebal ni? Tension itu mewujudkan rasa seram. Maksudnya berjayalah nak buat game seram, kenalah rasa seram. Tapi punca utama sebenarnya kenapa kabus digunakan sebenarnya adalah kerana perbatasan teknikal. Enjin konsol game dan juga komputer waktu zaman tu ialah dia tak mampu nak memproses sangat banyak detail serentak. Jadi bila depa selubung satu bandar ni dengan kabus, maksudnya tak payahlah game tu nak tunjuk keseluruhan kawasan yang besar pada pemain. Game tu cuma perlu render kawasan yang berdekatan pemain je. Jadi hardware tak overloaded. Dan pada masa yang sama, waktu kita menjimatkan kuasa memproses, pemain kita punya takut sampai selubung bawah selimut.
Legend of Zelda Ocarina of Time adalah antara game paling legend dan paling special saya pernah main. Sebab satu, dia dalam 3 dimensi dan dua, dia adalah game open world yang bila kau keluar je daripada kampung pada awal game, terus dia bawa kau ke dunia padang terbuka yang luas dan kau boleh menjelajah menggunakan kuda. Dan mungkin satu perkara yang ramai tak terfikir waktu mula-mula main game open world ni, terutama sekali yang lama-lama dulu, adalah langit dia. Kalau dunia daratan dia pun dah cukup besar, langit dia mestilah kena lagi besar berganda-ganda kan? Sebab dia kena meliputi dan melingkungi dunia tu lah kan? Besar mana sebenarnya langit dalam game yang aku main ni? Tapi soalan ni taklah semua orang tanya, sebab langit ni dia macam elemen hiasan je lah dalam dunia open world. Kau tak boleh berinteraksi dengan langit. Dan siapa je pun yang main game-game open world ni, diorang kerja duk asyik tengok langit kan? Peliknya. Kecuali kalau korang main game Legend of Zelda Majora's Mask. Game ni memang korang akan sentiasa tengok langit. Sebab yang terapung di bahagian atas adalah rupa-rupanya langit yang kita tengok dalam game Legend of Zelda Ocarina of Time ini adalah antara ilusi optik paling cool aku pernah tengok. Langit ni dia tak besar langsung sebenarnya, sebab ia adalah cube kecil yang boleh berputar dan mengelilingi kamera. Teknik yang dipanggil sebagai skybox ini membolehkan kau untuk tak perlu letak objek langit yang sebesar alam dan akan makan kuasa memproses komputer korang. Caranya kau cuma tudungkan kamera kau tu dengan cube dengan tekstur awan ni dan letakkan di belakang lapisan semua objek lain. Jadi pemain pun tertipu. Diorang ingat langit tu ada di sekeliling dunia diorang. Tapi sebenarnya dunianya diliputi oleh kegelapan tak berhujung yang menyeramkan. Tapi sekurang-kurangnya ia lagi kurang menyeramkan lah daripada Natang ni. Helah, game yang satu ni memang rasa macam designer menipu. Iaitu konsep yang dipanggil sebagai rubber banding, ikat dengan gelang getah. Dan ini digunakan dalam game-game racing. Korang pernah perasan tak bila korang main game racing dan satu ketika korang betul-betul berada jauh di belakang? Entahlah korang aksiden banyak sangat ke, gaduh controller dengan adik-beradik ke, dan korang memang berada di tempat terakhir lah. Korang rasa, wush, aku dah ketinggalan jauh sangat dah ni. Tapi lepas tu entah macam mana korang dapat kejar balik kelompok kereta-kereta pesaing AI yang patutnya dah jauh ke depan. Kalau ikutkan memang tak logik lah, tapi ini adalah satu helah yang developer game guna untuk buatkan korang rasa seronok main game-game racing tu. Iaitu walau korang jauh ketinggalan macam mana pun, korang tetap boleh rasa korang belum game over lagi. Korang belum perlu berputus asa dan korang boleh bersaing semula. Apa yang berlaku dengan rubber banding ni adalah bila game dapat kesan yang korang tengah ketinggalan dekat belakang, semua pesaing AI yang dekat depan automatik akan bergerak lagi perlahan daripada sepatutnya. Jadi korang ada chance untuk kejar balik dengan syarat korang kena tekanlah butang pecut tu. Sebab bahagian yang paling seronok dalam game racing adalah bila korang dapat tengok kereta-kereta pihak lawan dekat depan dan korang dapat pecut diorang semua. Kalau korang tengok jalan kosong sebab korang dah jauh sangat ketinggalan kat belakang, dah tak seronok lagi lah. Benda yang paling ditakuti oleh penghasil game adalah kalau game yang diorang buat tu pemain tak rasa seronok langsung. Dan kita main game memang untuk seronok kan? Kita main game untuk seronok kan? Lagi satu antara benda yang paling korang tak nak berlaku waktu pemain tengah main game korang adalah diorang tak main game korang. Dia macam korang pergi ke taman tema waktu cuti sekolah, korang pergi sebab nak main lah permainan roller coaster kat sana ke apa. Tapi lebih separuh atau lebih 70% masa korang kat situ adalah korang menunggu tak buat apa-apa sebab korang kena beratur punya panjang. Korang tunggu setengah jam untuk naik roller coaster 30 saat. Malu ke? Dalam game
game benda yang sama berlaku bila korang kena tunggu loading. Korang nak main game ni tapi korang tak boleh main sebab korang kena tunggu skrin tu habis load dulu. Maka ini membawa pengalaman korang main game tu keluar daripada game tu sendiri. Maka hasilnya adalah korang rasa boring. Kalau korang perasan game-game moden sekarang ni ada buat satu teknik, satu helah untuk mengurangkan kesan daripada loading skrin ni. Iaitu diorang akan buat satu segmen yang sengaja pemain dilambatkan supaya game sempat loading sebelum pemain tu sampai ke kawasan baru. Ini dibuat dengan segmen pemain kena berhimpit di celah-celah laluan sempit atau korang disuruh merangkak dalam laluan udara punya panjang sebelum boleh keluar ke dunia open world diorang. Sebab sepanjang waktu korang tengah merangkak tu, waktu itulah game tu tengah load. Satu lagi cara yang paling kerap untuk game loading tanpa perlu bawa pemain keluar daripada game itu sendiri adalah dengan menggunakan lift. Waktu korang naik lift, waktu itulah game akan load dunia korang. Dan korang akan perasan bahawa durasi kepanjangan waktu korang naik lift tu dia boleh jadi berbeza-beza ikut sistem komputer yang korang guna. Kalau komputer ataupun konsol korang kualiti kentang, korang akan berada dalam lift tu punyalah lama macam korang tengah naik lift ke bulan. Dan satu lagi trik yang sangat menarik adalah apabila game tu dia bermain dengan helah ruang dan perspektif. Dalam game Mario 64, ada satu bahagian di mana korang berada di lorong tangga merah. Korang pun naiklah ke atas. Tapi yang pertama, korang perasan makin lama muzik jadi makin tinggi dan menggerunkan. Dan korang perasan walau selama mana pun korang mendaki, dia tetap tak habis-habis juga tangga tu. Korang dah naik sampai ke bulan ke apa ni? Tapi bila korang rasa cuak dan mula turun balik jam, dekat pula dengan tangga pertama. Okey, yang pertama sekali bagi muzik yang makin lama, makin kuat, makin lantang tu, itu sebenarnya adalah ilusi audio. Dia mainkan not-not berulang yang berbeza jarak satu oktav. Jadi kita tak perasan perbezaan dua not tu. Ini dipanggil sebagai shepherd tone. Dan walau kita dengar 10 jam pun, sensasi bahawa melodi tu sentiasa menaik tak akan berhenti. Yang tangga tu pula lagi bijak. Ia direka supaya tak kira berapa lama korang mendaki, korang sentiasa sama jauh dengan bahagian puncak berbanding dengan waktu korang mula-mula mendaki. Yang paling penting dalam ilusi ni adalah corak yang sentiasa berulang-ulang supaya korang tak sedar penipuan yang diorang tengah buat. Rupanya apa yang berlaku adalah setiap kali korang sampai pada satu point, korang diteleportkan kembali ke poin asal di belakang tanpa korang sedar. Kurang ajar punya game. Tapi kalau ada satu komuniti yang paling anti ditipu begini, mereka adalah komuniti gamers epic. Krishnya Krish! Sebab belasan tahun selepas itu, gamers ni diorang jumpa cara untuk pintas keseluruhan kawasan tangga ini dengan menggunakan glitch lompat terbalik guna punggung Mario. Ambil kau designers, tipu orang lagi. Jadi itulah dia beberapa cara-cara genius game menipu pemainnya. Bijak kan? Apa pandangan anda? Ada lagi tak yang anda tahu? Tulis di bahagian komen. Jadi kalau anda menyokong saluran Ajar, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Dan untuk anda menjadi Ajarian, join dan support. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.